Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ablaghal hamdi ala jami'i ni'amihi wa nas'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamihi. Wa nashhadu an la ilaha illallahul azim al-wahid as-samad al-aziz al-hakim. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluhu wa afdal makhluqin wa akramus sabiqin wal lahiqin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyi wa alihi wa sairis salihin. Amma ba'du, faqad qala Allahul azim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala, wa la dhikrullahi akbar. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih banyak beri nikmat kepada kita. Kita ni sentiasa berada di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala beri kita peluang untuk kita dapat berada di dalam bulan Zulhijjah, ataupun hari ini Aidil Adha, hari raya haji, hari raya korban. Mana hari raya haji ni disunatkan untuk kita bertakbir setiap kali selepas solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat, solat adak, solat tunai maupun solat qada. Setiap solat kita disunatkan untuk bertakbir setiap kali selesai solat. Sekurang-kurangnya 3 kali kan, takbir walaupun bersendirian, sehinggalah habisnya hari tasyrik. Jadi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala boleh nak ciptakan kita sebagai makhluk lain, tapi Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk jadi manusia. Dan tujuan penciptaan manusia ni Allah Subhanahu wa taala beritahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Jadi atas maksud tujuan ibadat ni lah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Apa makna ibadat? Ibadat ni makna dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat hamba ni? Sifat hamba ni dia taat kepada Tuhan dia. Bukan sekadar taat, bahkan apa yang Tuhan dia bagi makan, dia akan makan. Apa yang Tuhan dia bagi pakai, dia akan pakai. Apa yang Tuhan dia bagi, dia akan ambil. Dia tak ada merungut, tak ada komen-komen. Ini sifat hamba kan? Jadi begitulah kita di dalam dunia ini, bagaimana kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kan? Allah Subhanahu wa taala dah beri kita nyawa, dah beri kita masa, dah beri kita rezeki. Semuanya Allah Subhanahu wa taala beri. Yang Allah nak daripada kita cuma kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadat ni sebenarnya apa? Ibadat ni bukan sahaja pada solat kan, pada zikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Bahkan ibadat ni adalah satu perkara yang lebih besar lagi kan? Setiap perkara yang Allah perintahkan, itulah ibadat. Setiap perkara yang Nabi SAW buat, itulah ibadat kan? Bahkan adat, yakni makan, minum, tidur, kalau kita buat dengan cara Nabi SAW pun dikira ibadat. Jadi seluruh kehidupan kita sebenarnya adalah ibadat. Walaupun adat, tapi kita bawa cara Nabi SAW, maka dia akan menjadi ibadat. Jadi inilah tujuan hidup kita, bagaimana setiap detik, masa dan waktu ketika, kat mana kita berada, kita sentiasa berada di dalam ibadat. Yang ini kita sentiasa berada di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Bagaimana
setiap masa dan keadaan. Apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada mata kita? Pada mata, contohnya mata kalau pergi pasar, apa perintah Allah pada mata kita? Jadi di pasar, perintah Allah pada mata kita pada ketika itu ialah menundukkan pandangan dan tidak melilau-lilau, melihat sana sini, kan, sekadar melihat barang yang perlu sahaja. Begitulah, mata tidak melihat kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah ibadat bagi mata. Dalam erti kata yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu ibadat ni juga dipanggil zikir. Setiap ibadat yang dilakukan dengan hati tumpuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah zikir. Bukan semata-mata dengan menyebut nama Allah. Itu pun zikir juga, tapi bukan sekadar itu sahaja. Bahkan zikir ini dia lebih luas lagi. Zikir ini boleh dilakukan dengan mulut, boleh dilakukan dengan tangan, boleh dilakukan dengan kaki, kan? Maknanya setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu kita panggil dia zikir juga. Dalam masa yang sama, perintah-perintah Allah yang lain juga kita panggil dia zikir. Dan bagaimana kita nak usahakan hakikat zikir yang sebenar, dan bagaimana setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala kita lakukan bersama hati kita hadir bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui saya, melihat saya, mendengar saya. Apabila satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala dilakukan dengan perasaan begini, maka barulah ia akan dikatakan zikir, dan orang itu sedang beribadat, sedang berzikir. Sedangkan satu orang yang lain, dan walaupun dia lakukan ibadat, dia sembahyang, baca Quran dan sebagainya, tapi hatinya tidak hadir bahawa Allah melihat saya, Allah mendengar saya, dan maka ini pun tak dapat capai tahap zikir yang sempurna. Bukan zikir yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan tak layak dipanggil zikir juga. Sebab zikir ni kena ingat bagaimana kita lakukan satu perintah tanpa kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ibadat. Bagaimana kita nak usahakan setiap hari kehidupan kita semuanya berada di dalam perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita bangun tidur sehingga kita tidur kembali, daripada hujung rambut kita sampai hujung kaki kita, semua kita bawa apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Selain daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya tidak ada kejayaan. Ketahuilah bahawa kan kunci bagi kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam apa keadaan pun, kan, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat adalah dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengamalkan, mengikuti. Apa makna mengikuti? Kalau ikut ni macam sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka punya ikut ni sehingga di mana tempat Nabi lalu, Nabi bongkok, kan, sebab ada pokok. Bila pokok tak ada pun sahabat lalu kat situ, dia tunduk juga. Kenapa kamu tunduk? Sebab Nabi SAW jalan dekat sini dulu tunduk. Dulu ada pokok, sekarang tak ada pokok. Tak apalah, Nabi SAW buat, saya pun buat, sebab dia kekasih saya, kan? Jadi bagaimana kita nak usaha sampai ke tahap kita melakukan sunnah hanya semata-mata kerana cinta kepada Nabi SAW. Dan cinta kepada Nabi SAW ada janji Allah yang sangat besar. Allah SWT beritahu, kan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kamu. Jadi untuk mendapat cinta Allah adalah dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi tak kata amalkan sunnahku, tapi Nabi kata apa? Ikuti sunnahku. Ikut jejak tu betul-betul. Dan macam mana orang yang ikut satu orang, diikut satu persatu. Jadi untuk itulah, kan, kita nak usahakan bagaimana kehebatan sunnah, kebesaran sunnah ni nak masuk dalam hati kita. Kita kena cerita lagi dan lagi. Walaupun ianya perkara sunnah, kan, hanya semata-mata dengan kerana cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita lakukan tanpa kita banyak soal, kan, yang ini apa ke, yang ini apa ke. Hanya semata-mata kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, kan, kita pun lakukan.
kerana cinta kita kepada Nabi SAW. Jadi untuk itulah kita perlunya kan, tahu sunnah-sunnah Nabi SAW supaya kita boleh bawa dalam kehidupan kita. Jadi pada perkara-perkara sunnah ni, bagaimana sesuatu yang adat juga bila dilakukan dengan sunnah, maka adat tadi akan jadi ibadat. Akan jadi ibadat. Maka kita tak perlulah nak kata kan, ini adat je, tak apalah, buat apa nak ikut cara Nabi, kita ada adat kita. Tidak. Bahkan setiap perkara semuanya kita kena ikut cara Nabi SAW. Kan? Bagaimana kita nak usaha sesempurna yang mungkin kehidupan Nabi SAW dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in masuk di dalam kehidupan kita. Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana kamu semua tidak sekali-kali akan sesat selama mana kamu berpegang dengan dua perkara ini. Apakah dua perkara itu? Pertama, kitab Allah, dan yang kedua sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muwatta rahmatullahi alaih. Dua perkara yang Nabi tinggalkan, kalau kita pegang dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan yakin dengan sunnah, maka Allah SWT akan bagi kita kekuatan untuk kita hidupkan sunnah di mana-mana sahaja kita berada, tanpa kita hirau orang nak kata apa ke kan? Kerana ianya sunnah Nabi SAW, semata-mata cinta kepada Nabi SAW kan? Saya kena lakukan, saya kena tegakkan. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda kepada Hadrat Anas radhiyallahu anhu, ya bunayya in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Nabi SAW beritahu, ya bunayya wa dhalika min sunnati wa man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Nabi SAW bersabda kepada Hadrat Anas radhiyallahu anhu, wahai anakku, sekiranya kamu mampu bahawa kamu berpagi-pagi ataupun kamu berpetang-petang, kan, sedangkan dalam hati kamu tidak ada ghish, tidak ada sebarang perasaan pun kepada seseorang, maka lakukanlah, kerana ianya adalah daripada sunnahku. Wadzalika min sunnati, kerana ia adalah daripada sunnahku. Dan barang siapa yang mencintai sunnahku, maka sesungguhnya dia mencintai aku. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Orang yang cinta Nabi SAW ni, tanda dia ialah dia cinta kepada sunnah, suka untuk mengamalkan sunnah. Bila dia suka mengamalkan sunnah, maka dia cinta kepada sunnah, maka Nabi SAW pun sayang kepada dia. Dan orang yang cinta kepada Nabi SAW, insya-Allah dia akan bersama-sama dengan Nabi SAW dalam syurga. Jadi untuk kita dapat bersama-sama dengan Nabi SAW di dalam syurga, jadi kita perbanyakkanlah sunnah-sunnah dalam kehidupan kita. Antaranya bila Nabi SAW bangun, Nabi SAW akan baca doa bangun tidur. Lepas baca doa bangun tidur, Nabi SAW akan berwuduk. Setelah selesai berwuduk, Nabi SAW akan sembahyang 2 rakaat. Lepas sembahyang sunat 2 rakaat tu, barulah keluar pergi masjid untuk menunaikan solat subuh dan sebagainya. Jadi ini sunnah-sunnah Nabi SAW, bagaimana kita nak ikut satu persatu. Bukan sahaja kita amalkan, bahkan kita ambil berat. Bukan sahaja pada waktu solat berjemaah. Sedangkan makan pun sunnah Nabi SAW berjemaah. Berjemaah, makan berjemaah adalah sunnah Nabi SAW. Walaupun makan pakai pinggan masing-masing, tak ada masalah. Yang penting berjemaah. Berjemaah, makan berjemaah, Allah SWT akan datangkan keberkatan. Allah SWT akan datangkan keberkatan. Dan juga bagaimana Nabi SAW masuk ke tandas, cara Nabi SAW masuk tandas dengan doanya, tutup kepalanya, alas kakinya, dan sebagainya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Rawahul Baihaqi.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di zaman kerosakan umatku, maka baginya 100 pahala mati syahid. Falahu ajru mi'ati syahidin, maka akan mendapat 100 pahala mati syahid. Kerana susahnya nak amalkan sunnah dan ketika di zaman fasyak dan munkar, di zaman orang mengenting-entingkan sunnah, meringan-ringankan sunnah, di zaman ini kalau orang tersebut dapat amalkan sunnah, maka baginya Nabi SAW beritahu akan mendapat 100 pahala mati syahid. Pahala syahid ni bukan pahala yang kecil. Dan Nabi SAW pernah bersabda dalam mafhum satu hadis lebih kurang, Nabi SAW beritahu, aku suka untuk aku keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu aku disyahidkan, kemudian aku dihidupkan, aku keluar lagi dan aku disyahidkan. Aku keluar lagi, aku hidup, aku keluar lagi dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian aku disyahidkan. Dan punya cintanya Nabi SAW kepada syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Begitu juga sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana semangat mereka juga. Dan mereka semua ingin mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga dengan sahabat-sahabat dan sahabiah-sahabiah, isteri-isteri mereka serta anak-anak mereka juga mempunyai semangat yang sama. Bagaimana hidupnya Islam di seluruh alam, seluruh dunia. Mereka sanggup mengorbankan anak mereka dan suami mereka untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kisah Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu. Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu ni satu orang yang tempang, ma'zur, kan? Di dalam satu peperangan Nabi SAW ma'zurkan dia. Kemudian dia balik rumah, isterinya berkata, kan, abang takut kot, sebab tu balik, tak jadi keluar. Dia cakap, kan, Hadrat Ammar terus angkat tangan berdoa, lepas ni, ya Allah, aku keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni, jangan bagi aku balik rumah langsung. Sehingga bila dia keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia disyahidkan. Kemudian bila syahid dah habis perang, nak bawa balik jenazah, kan? Bila nak bawa balik, unta bila menghadap ke arah Madinah tak nak balik. Tapi bila dijalankan ke arah lain, boleh jalan. Kan? Semak punya semak, kemudian dapat tahu bahawa doa yang terakhir yang Hadrat Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu doa ialah, jangan balikkan aku lagi ke rumah. Punya cinta mereka kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sanggup korbankan apa sahaja, hatta nyawa mereka sendiri untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kefahaman yang sama juga ada pada anak dan isteri mereka, sehingga anak dan isteri mereka juga malu sekiranya bapa mereka tidak keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bagaimana cinta terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita nak bawa dalam kehidupan kita. Seorang ulama berkata, Syekh Muhaddis Abdul Aziz Ad-Dehlawi berkata, barang siapa yang mengambil ringan terhadap perkara-perkara adab, kan, mengambil ringan terhadap perkara-perkara adab, maka dikhawatiri dia akan dimahrumkan ataupun diharamkan daripada perkara-perkara yang sunnah. Contohnya, maknanya perkara-perkara yang biasa, kan, masuk masjid kaki kanan pun dia tak ambil berat, keluar masjid kaki kiri pun dia tak ambil berat. Dia kata adat je, masuk keluar kaki apa-apa pun boleh. Tidak. Sunnah Nabi SAW masuk masjid kaki kanan dan keluar masjid kaki kiri, kan. Minum air tangan kanan dan duduk dan sebagainya. Bukannya ini adat, tak perlulah ikut sunnah. Tidak. Setiap adat ada sunnah dia, dan bila kita amalkan, kita akan mendapat keuntungan yang sangat besar. Tak dapat tidak kita mesti melakukan perkara tadi. Kita mesti makan, kita mesti minum, tidur dan sebagainya. Tapi bagaimana perkara-perkara yang tidak dapat tidak kita buat tadi juga bukan sekadar menjadi adat, tapi menjadi ibadat. Bagaimana nak jadikan dia ibadat? Perlulah dilakukan dengan cara Nabi SAW. Untuk itu kita kena belajar dan cari, jumpa dengan guru-guru yang mursyid yang mengamalkan sunnah, tanya kepada mereka apa sunnah Nabi SAW tentang perkara ini dan sebagainya. Dan barang siapa yang mengambil ringan dengan sunnah, maka dikhawatiri dia akan diharamkan daripada fardu,
kan, meringan-ringankan sunnah, tak apalah sunat je, lama-lama dia akan membawa kepada yang fardu pun dia akan meringan-ringankan. Dan dikhawatiri juga takut disebabkan dia mengenteng-entengkan yang fardu tadi, maka dia akan dimahrumkan daripada mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, wal iyadu billah, kan. Dia akan meringan-ringankan semua perkara. Jadi sebab itulah Nabi SAW pernah juga bersabda dalam satu mafhum hadis, ad-dinu kulluhu adabun. Agama ni keseluruhannya adalah adab. Adab, kan, etika, yang mana semua ada tata cara. Semuanya mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak ada satu pun yang kita buat dengan cara kita sendiri. Okey, pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah akan perkataan yang benar. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang beriman ialah bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah ni, apa dia takwa kepada Allah? Meninggalkan segala yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Meninggalkan segala yang Allah Subhanahu Wa Taala larang dan menunaikan segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Ini takwa. Allah perintahkan kita untuk bertakwa dan berkata dengan perkataan yang benar. Wa qulu qawlan sadida. Apakah dia perkataan yang benar? Perkataan yang tepat, kan? Sadida, tepat. Allah SWT beritahu dalam ayat yang lain, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah perkataan yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perkataan yang paling tepat. Yang ini mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kenal ke Allah Subhanahu Wa Taala, kepada mengajak manusia kepada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak manusia kepada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala ajak manusia kepadanya. Apa dia? Syurga, kan? Wallahu yad'u ila daris salam. Allah Subhanahu Wa Taala pun menyeru manusia supaya masuk ke dalam rumah yang sejahtera. Jadi untuk itulah kita kena usahakan kehidupan kita bagaimana setiap perkara kita dapat meridhakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita dapat betulkan kita punya akhlak dan sebagainya, Allah SWT beritahu, qulu qawlan sadida, perbetulkan dulu percakapan kamu. Maka apa keputusan dia yang Allah akan buat? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Allah yang akan islah kamu. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan islah kamu. Bukannya kamu yang baiki diri kamu, Allah yang baiki diri kamu, kan? Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengubah seseorang melainkan dia sendiri yang mengubah dirinya. Maknanya selagi mana dalam diri dia tidak ada keinginan untuk berubah, selagi itulah Allah Subhanahu Wa Taala takkan ubah dia. Bila dia ada keinginan je untuk berubah, Allah Subhanahu Wa Taala akan buka bermacam-macam jalan untuk memudahkan dia untuk berubah. Jadi ni Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu satu cara dah untuk berubah. Bagaimana kita nak berubah? Kita perbetulkan percakapan kita. Pertama sekali kita perbetulkan percakapan kita, kan? Bercakap sia-sia bukan perlu dikurangkan, perlu ditinggalkan. Kerana percakapan sia-sia ni bukan sifat orang mukmin. Yang perlu dikurangkan adalah percakapan mengenai keperluan dunia. Perkara-perkara dunia, perkara-perkara biasa, kita kurangkan bercakap mengenainya. Apa yang kita perlu banyakkan ialah percakapan mengenai kebesaran Allah, kehebatan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keabadian akhirat. Sementaranya dunia ni, itulah yang kita perlu war-warkan sehingga semua umat dapat datang kepada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita perbetulkan percakapan kita ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan mengislahkan kita. Yuslih lakum, nescaya Allah akan mengislah kamu.
mengislah untuk kamu, mengelokkan bagi kamu akan amalan-amalan kamu. Bukan itu saja, bahkan Allah akan ampunkan dosa pula. Dengan cerita kehebatan Allah ni, bukan sekadar dapat jadi baik, bahkan dosa pun akan diampunkan. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kejayaan yang sangat besar. Telah mendapat kejayaan, bukannya akan berjaya di akhirat nanti. Tidak. Siapa yang dah amalkan perintah Allah, dia telah berjaya. Allah yang beritahu. Allah yang beritahu, dia telah berjaya. Maknanya satu orang tu bila dia ada satu ujian, tengok dia pergi kepada asbab dunia atau asbab akhirat. Bila ada satu ujian, Allah nak tengok sebenarnya kita ni dengan asbab ujian ni dekat dengan Allah atau makin jauh dengan Allah, kan? Jadi bila ada satu ujian datang, Allah akan datangkan dua asbab depan kita. Pertama, satu asbab yang zahir depan mata kita macam boleh selesaikan masalah kita, tapi dia langsung tak ada kaitan, langsung tak ada hubungan dengan perintah Allah. Jadi asbab yang begini dia tidak ada di dalam janji Allah. Kalau kita buat dapat, tak buat pun buat dapat ke tak dapat pun tak pasti, tak ada dalam janji Allah. Tapi dalam satu asbab lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, asbab yang ada di dalam perintah Allah. Yang ini insya-Allah pasti dan pasti bila kita buat dengan sungguh-sungguh, dengan betul seperti mana yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan dapat selesaikan masalah tadi. Jadi bila kita pilih asbab yang mana, bila kita pilih asbab-asbab perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita telah pun berjaya. Sama ada masalah tadi selesai ataupun tidak, itu tak kira. Tapi untuk maksud tujuan asal ujian tadi, kita telah pun berjaya. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ujian tadi kita telah lulus. Pencipta kepada ujian tadi telah beritahu pada kita, kita telah lulus. Sebab apa? Sebab kita dah buat perintah yang buat ujian tadi suruh. Tak kisahlah benda tadi selesai atau tak selesai. Yang penting kita terus pergi kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah kejayaan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita fahamlah, kan, beri kita taufik untuk kita dapat faham, dan bahawa kejayaan ni hanya dalam agama, hanya dalam perintah Allah. Kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kegembiraan semua hanya dalam perintah Allah, hanya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah semoga apa yang kita dengar dapat kita sama-sama ambil iktibar, amal dan sampaikan, kan? Baik dan buruk semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Yang buruk atas kelemahan saya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kebaikan dan keburukan semua ciptaan Allah, semua adalah makhluk Allah. Semua perkara Allah letakkan manfaat, maka manfaat yang akan berlaku. Perkara yang Allah inginkan mudarat, maka mudarat yang akan berlaku. Tidak ada yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik lagi untuk kita sambung lagi di masa yang akan datang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.